Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allim ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Jadi pada tengah hari yang mulia ini, insya-Allahu Jalla wa Ala, kita akan sambung sedikitlah pada ketinggalan pengajian kita semalam itu, kerana ada sedikit daripada urusan yang penting. Maka marilah kita sambung pengajian kita pada tengah hari inilah, kerana adalah kewajipan yang kita itu kena menyampaikan apa yang kita telah muqarrar mari di dalam pengajian kita. InsyaAllah ta'ala pada pengajian kita sekali ini kita nak mari hubung lagi pendapatnya soalan yang ke 106 daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis bagi Syekh daripada guru kita, iaitu Syekh Mustafa kita ni lah, hafizahullahu ta'ala. Maka ketinggalan situ tu, makna kata, ia kata gapo tu, ia kata adakah hadis mauquf itu hujah, dan apakah dalil kata dia itu hujah ataupun tidak. Maka jawab dah lah, kata mauquf itu pada dirinya tu, pada zatiha, pada dirinya tu dia bukan hujah, bukan hujah. Daripada ayat Al-Quran yang guru kita bawa data di sini adalah 5 keratan daripada Al-Quranul Karim, dan bawanya hadis Nabi SAW pun data juga. Ayat kata pada asal tu dia bukan hujah, akan tetapi kalaulah ijmu' para sahabat itu memanglah itu adalah hujah. Kemudian dia kata summa innana nalfitun nazar ila anna as-sahabata
ridwanullahi alaihim lam tuktab lahumul ismah. Kemudian sesungguhnya kita ni apabila tilik kepada bahwasanya para sahabat itu, sahabat ni kita tahu sama dah, kata mereka yang sempat berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mallaqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Itu sahabat, yakni mereka yang sempat jumpa Nabi alaihi salatu wassalam dan dia itu beriman dengan Nabi serta dia bawa iman Islam dia sehingga mati. Itu adalah sahabat. Lain daripada tu, makna kata bukanlah sahabat. Maka Nabi SAW telah wafat, maka tidak ada lagi sahabat pada zaman kita. Itu wajib kita kena pegang di hati. Nampak tu tak? Itu adalah Islam. Lain daripada tu orang panggil dakhil, daki hak masuk dalam Islam. Benda bukan-bukan hak masuk di dalam Islam. Itu wajib kita itu membersihkan akal fikiran daripadanya. Nampak tu tak? Jadi daripada orang yang sempurna molek cara mikir akal fikiran dia, dia tak akan ambilnya teori-teori ilmu umpama tu bawa masuk di dalam dirinya. Nampak tak? Bawa masuk di dalam dirinya. Adapun orang yang taknya sempurna cara mikir dan sebagainya, mereka duk pegang kata ada lagi sahabat pada zaman kita, ada lagi orang boleh jumpa dengan Nabi dengan cara hidup-hidup. Itu adalah perkara-perkara yang khurafat, perkara-perkara yang masuk dalam agama kita, perkara hak bukan-bukan. Itulah tempat yang kita jadinya kena berdasar jadi molek, kerana daripada ilmu yang betul benar itulah nak bawanya manusia kepada kemajuan hidup dunia dan dapat habuan hidup yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Adapun kita faham ilmu tak kena, jadi hidup tu jadi mundur lah dunia dan akan dapat seksa kalau Tuhan tak maaf di hari akhirat nanti. Itulah tempat yang beza di antara dua perkara. Kemudian dia kata sahabat tadi itu, ridwanullahi alaihim, meredai oleh Allah Ta'ala di atas mereka itu, lam tuktab lahumul ismah, tidak diberikan pangkat ataupun tidak dituliskan bagi mereka itu selamat daripada silap dan salah. Mana kata sahabat Nabi SAW walaupun makanah pangkat dia tinggi, tidak terhingga, akan tetapi dia itu tidak dituliskan bagi mereka gapo al-ismah. Ismah tak ada di para sahabat. Kira diri seorang ke seorang itulah Adapun ijma' para sahabat hak tu sebagai hujah dengan tidak ada syak dah, atau kita telah hurai, telah menyata mari dah pada pengajian kita pada beberapa perjumpaan. Bal kullu minhum yusibu wa yukhti. Bahkan tiap-tiap daripada mereka itu sahabat yusib, ada hak betul. Pendapat dia, perbuatan dia, ijtihad dia ada hak betul. Nampak? Wa yukhti, dan ada hak yang tersalah. Makna hak tersalah. Walaupun salah di sini tak melazimi berdosa kerana dia tu adalah ahli, maka walaupun begitu tak boleh juga kita nak iktidak tempat yang salah. Iktidak ni mana kata kita nak ambil pendapat itu nak buat sebagai hujah, yang gelicah-gelicir itu tak boleh juga. Walaupun mereka itu akan dapat pahala sekalipun kerana mereka itu adalah keahlian dalam masalah agama, sekalipun begitu. Nampak? Sekalipun gitu. Itulah pegangan kita, pahaman kita dan perjalanan kita. وَمَا قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّ أَحَدِهِمْ مِنْهُمْ وَمَا قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ. Dan tidaklah
Allah Subhanahu wa taala kata pada hak salah satu daripada mereka itu sahabat. Allah Taala tak kata gapo, tak kata gini, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah sahabat itu bertutur, bercakap, berpendapat, berijtihad daripada hawa. Daripada hawa. Hawa ni makna kata perkara yang ada setiap orang di dalam diri manusia. Nampak? Hawa tadi itu cenderung kita tu. Ia ada dalam diri kita. Sebab itulah apabila Tuhan ni tak ada tulisnya, makna kata tak ada kata kepada hak sahabat dengan itu ayat Quran, dengan itu wahyu, maka ulama kita bila kata walaupun sahabat Nabi alaihissalam, anak kita ada kecek tentang hadis mauquf, adakah dia hujah pada dirinya sendiri? Tak, dia bukan hujah pada diri sendiri. Bila kita jadi hujah? Apabila dia muwafaqah pendapat itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila muwafaqah pendapat dia, jalannya dia, cakapan dia, perbuatan dia, ijtihad dia, atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meredai, okey, tak ada masalah. Itu adalah hujah. Kita nak cakap apabila jadi menyalahi dan sebagainya, itu adalah perkara yang wajib kita itu kena memahami dan faham. Wala qala ahadun minas sahabati li sahabi akhar, dan tidaklah kata oleh seorang sahabat daripada sahabat-sahabat mana-mana bagi sahabat yang lain. Mana sahabat seorang ni tak ada kata kepada sahabat seorang lagi, katakan tak ada kata gini, innani hujjatun fattabi'ni, aku ni adalah hujah, maka ikutlah akan daku. Tak ada. Ni nak ayat tawarruk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ayat kata ikutlah aku. Lagu mana pun mu kena pejam mata, mu kena ikut aku. Kerana aku ni hujah. Kerana aku ni adalah dalil. Kerana aku ni lah orang yang kena molek dengan murah Allah Taala, kandak kita Tuhan. Dia tak kata lagu tu. Nampak tak tu? Dia tak kata lagu tu. Maka kita sebagai orang Islam, ambillah pendirian para sahabat mai guna. Jangan kita agak diri kita kata apabila nak buat satu perkara kena kena ikut kita. Kita lah sebagai hujah. Kita lah sebagai orang yang tepat nak ikut. Kalau hak kita kata wajib kena ikut, wajib kena kata. Ni terkadang kita nak buat diri kita lagu tu tak boleh. Kita kena letakkan diri kita sesuai dengan tempat dia. Barulah kita itu duduk di atas jalan yang betul, jalan yang Allah Subhanahu wa taala meredai. Baru kita dapat hidup dengan cara bahagia dan dapat mulia di sisi Allah Taala dan di sisi malaikat dan di sisi manusia. Jangan kita sama sekali duk buat perkara-perkara yang benda hak bukan kita itu sebagai manusia, sampaikan kepada itu makanah pangkat. Jangan kita kata aku ni adalah hujah, turutlah aku. Lah mana pun turut amba. Lah mana pun nak buat gapo kena turut amba. Jangan kita berpendirian umpama tu. Kita tak nak tanggung. Kita tak nak tanggung. Demo turut kita tak apalah. Tapi kita kena tanggung pula turutkan mereka itu terhadap kita. Di situlah tepat yang alim ulama kita seumpama sahabat Nabi ni alaihissalam, dia melepaskan diri. Tak nak bebankan diri benda hak bukan. Kita ni kita nak bebankan diri kita perkara hak bukan. Perkara yang kita tak kuasa nak memikulkan perkara tersebut. Itu adalah kezaliman yang kita berlaku terhadap diri kita sendiri, bukan kepada yang lain. Itu dia. Kemudian dia kata fahadha Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain ibn Khalaf al-Khuzai, dia ni wafat pada tahun 52 Hijriah. Imran ibn Husain ni adalah dia ni masuk Islam, makna memeluk Islam sekali dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain ni masuk Islam sekali dengan Abu Hurairah. Tapi dia ni galik ke
hebat balik fiqh. Ilmu fiqh, ilmu fiqh. Ya faham dia. Ada pun Abu Hurairah ya hebat balik ilmu hadis. Maka kedua-dua tu adalah gapo? Adalah tokoh yang sebagai kita orang Islam ni boleh ambil buat jadi tepat kita nak tengok kata bagaimanakah mereka itu beragama Islam. Supaya kita ni ambil cara duduk ke dia, cara faham dia, cara huraian dia dan sebagainya untuk mari kita nak beragama. Bagaimana mereka itu beragama? Supaya kita nak beragama sebagai mereka beragama. Awak apa? Kerana mereka adalah orang yang sempurna. Di sisi mana? Di sisi ikut agama. Maka kita ni orang mari kamar dia kurang sikit ilmu pengetahuan. Tak ada sempurna mana. Kita nak tengoklah gambaran mereka itu hidup macam mana. Maka kita boleh duk tengok hidup-hidupan mereka seumpama ulama-ulama kita duk tulis ni. Maka alhamdulillah itu adalah satu anugerah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu utuskan dia kepada Basrah. Utuskan Imran Ibn Husain ni kepada negeri Basrah untuk dia mengajarkan hukum fiqh kepada orang di sana. Maka dia pergi. Abu Hurairah ni dia duduk di Madinah ni. Duduk di Madinah ni. Duduk sebarkan hadis-hadis dia tu. Sama-sama pakat kerja. Khususiatnya Imran Ibn Husain ni, dia sahabat, malaikat ni salah sama, salah ke dia. Sebagaimana Az-Zahabi sebut di dalam terjemah dia. Dia manusia akan tetapi malaikat salah kepada dia. Apakah manzilah dan pangkat dia yang siapa sebegitu lalu? Itu jadi kewajipan kita sebagai orang Muslim, kena kaji hidupan para sahabat ni. Kena mengaji, kena kaji, kena ambil kepentingan dengan hidup-hidup mereka supaya kita itu boleh jaya supaya dia. Tu. Jadi nak royak gaponya sini. Imran Ibn Husain ini yukhalifu Amiral Mu'minin Umar fi mas'alati tamatta' fil hajj. Makna kata dia ni ada perselisihan dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar pada masalah gapo? Pada masalah haji tamatta'. Haji tamatta' ni makna kata kita pergi dalam keadaan kita pergi buat umrah. Nampak? Kamar dia setelah daripada umrah kita pun memakai pakaian yang biasa. Lepas daripada tu lama kita pun duduk dengan cara biasalah. Lepas daripada tu sampai ke waktu haji kita niat semula, pakai ihram haji semula. Itu rupa tamatta'. Maka dia ni Imran Ibn Husain ni dia menyalahi Sayyidina Umar tentang itu masalah lah. Tentang itu masalah. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar ni dia itu adalah ijtihad dia. Dia kata bukannya Sayyidina Umar tak tahu. Kata haji tamatta' ni Nabi SAW buat dan ikrar. Dan dia itu meredai tahu. Akan tetapi nak rayak kepada Umar kata Umar ni ya ada ijtihad dia yang khusus. Kata dia tegah tadi itu kerana adanya hikmat supaya nak orang tu banyak mari sokmo, mari buat umrah sokmo, mari buat haji sokmo. Tak maulah biasanya kata mari duk banyak dalam arti kata di tanah haram tu duk jadi banyak ramai mari duk gitu. Tak suka nak orang mari sokmo, mari klik dak gitu. Lalu Imran Ibn Husain ni pun dia kata belalah wahai Amirul Mukminin nak jadi lagu mana hak anta royak tu perkena. Dia kata ijtihad anta nampak ke anta susun ni anta cara nak mentadbirkan negara. Cara nak tadbir negara pasal dia lah dia kena ada lah cara-cara tu dia kena tak unek-unek dak gitu untuk nak
jadi jadi negara itu boleh berlari dengan cara molek, ya pastilah kena ada cara-cara tu. Walaupun begitu, Imran ibn Husain dia pun tak ambil lah pendapat tu. Tak ambil, mana kata dia tak terimalah pendapat kata Umar ni lari tak sebui buat haji tamattu'. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian dia pun hujah lah dengan Sayyidina Umar. Wa ma'a Umar as-sawab. Sedangkan serta Sayyidina Umar tu pendapat yang betul. Kerana apa? Kerana ada maslahah yang tertentu. Maka Sayyidina Umar ni ia buat tu bukan makna kata dia tak tahu kata Nabi itu aku. Walaupun begitu, katanya Imran, qala Imran kama fi sahih. Berkatanya Imran ibn Husain sebagaimana Imam Al-Bukhari riwayat hadis ni, peristiwa duk berlaku di antara dua tokoh ni. Di dalam Sahih Bukhari rakam 4518. 4518. Boleh kita tengoklah sana tu bab haji tamattu' tu. Imran dia kata unzilat ayatul mut'ati fi kitabillahi fafa'alnaha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata diturunkan akan ayat mut'ah. Mut'ah di sini bukan mut'ah sebagaimana dipahamkan oleh Syiah, itu bukan. Mut'ah di sini makna haji tamattu'. Makna kata pergi wa umrah kemudian tukar pakaian ihram jadi pakaian biasa. Tunggu waktu haji baru nak pakai pakaian ihram pula. Makna kata itu tamattu'. Bukan mut'ah yang dikehendakkan oleh ar-rawafid. Itu bukan. Lafaz yang satu akan tetapi mafhum pahaman yang berlainan. Ya, di sinilah tepat yang kita sebagai orang belajar tadi kena faham istilah. Kena faham istilah, kena fahamnya apa maksud yang dikatakan oleh lafaz-lafaz syariat. Yang dikatakan oleh lafaz-lafaz syariat daripada kata Nabi SAW dan pendapat-pendapat yang diijma' di atasnya di kalangan para sahabat, tabi'in dan sebagainya, dan ulama' kemudian lepas daripada tu, supaya kita tak silap faham. Terkadang kita panggil dia sama tetapi fahamnya berlain. Sebab tu kita kecek orang suka. Sebab apa orang kita kecek orang suka? Kerana kita kecek tadi itu luar daripada mana? Luar daripada apa yang mereka itu faham. Itu dia. Dia kata diturunkan ayat mut'ah itu di dalam kitab Allah Ta'ala. Mana dalam ayat Quran itulah. Tu. Fi kitabillah makna di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Ingat nah, kalau kata sebut kitabillah tak lain tak bukan makna Quran ada depan kita. Bukan Quran ayat yang ada di Lauhil Mahfuz, itu bukan. Bukan maksud hak ulama kita kecek. Faham tu? Maka kita tak ada engkar kata adalah Quran di atas tu ya Allah Ta'ala taruh dan sifat akan tetapi yang apabila kecek ulama kitabillah mana kitab Quran ada depan kita. Tu dia. Kemudian fafa'alnaha ma'a rasulillah, maka kami pun melaksanakan akan haji mut'ah tadi itulah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbuatlah mut'ah tu serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masalah haji. Buat mari gitu ni perkataan Husain lah. Walam yunzal Qur'anun yuharrimuh. Dan tidak turunnya akan Al-Quran memperharam akan dia, akan mut'ah tadi itu tak ada mengharam apa. Saat kami duk buat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak? Maka tak ada siapa memperharam, makna ayat Quran tak ada turun kata haram perbuatan ni, tak boleh kita buat lagi, tak ada. Tu Imran duk royak mari di dalam perkataan yang dinakalkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidak memperharamkan. Walam yanha anha hatta mat. Dan tidak larang Allah lah subhanahu wa ta'ala daripada haji mut'ah tadi itu
sehingga hatta mata man mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala rajulun bi ra'yihi ma syaa. Maka Imam Bukhari kata, qala rajulun di sini katanya seorang ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Rajulun di sini mana kata telah berkata seorang lelaki dengan pendapat dia apa yang ia kena, apa yang dia itu kena. Mana kata dengan ijtihad. Kata dengan ra'yi, mana kata dengan ijtihad. Di sana ada maslahat-maslahat yang ahli ijtihad itu tahulah. Maka rajulun di sini ni siapa? Katanya syurrah, mana kata orang yang mensyarahkan akan Sahih Bukhari ni, kata iaitu mula-mula sekali qila Uthman. Katanya Uthman. Katanya siapa? Katanya Uthman. Kerana apa? Kerana Uthman pun menegah juga haji tamattu'. Apa? Kerana ada maslahat yang dia itu nak mentadbirkan negara. Supaya sekarang lah, dulu nak masuk negeri tu, masuk negeri ni mana adanya pasport. Tak gitu kan? Pasport tak kena ada, masuk pergi, tak ada masalah. Tapi sekarang aja kena ada. Masa kita duduk sekarang learning ni, masa wabak ni, masa COVID kita ni, nak lakah, terkadang nak lakah wilayah ni, ya kena ada surat jamin ni ke apa. Ya masalah tadbir tu ya suku. Nampak tak? Masalah sunnah tu jalan ni tak tetap situ. Akan tetapi perkara yang mari tadi itu orang panggil i'tirad mari, datang mari tu pasti kita tadi itu kena pentadbir tadi itu kena jagakan dia. Hak tu bab tadbir lah pula kita kena faham orang hak pegang tadbir negara tak sama dengan orang tak ada pegang jawab tag apa. Dia tak serupa di antara dua tu. Kita je buat kata nak buat mudah tak boleh. Nampak? Ya khisi tu mengikut pangkat. Khisi tu mengikut pangkat dan akal fikiran pandangan itu pun mengikut jawatan kuasa yang dia itu mikulkan di atas diri dia, bau dia. Situ kita kena faham. Sebab tu di sana ada ahkamus sultaniyah, cara-cara pentadbiran di dalam Islam. Islam ni ya sempurna, bukan makna kata kita ni sekadar hak kita tahu dak. Ya Islam ni agama dunia akhirat, dan agama Islam adalah din dan negara. Pentadbiran tu ada Islam. Karena Islam bukan sekadar hati sahaja, bukan sekadar dalam masjid sahaja. Tak. Islam adalah kullu, semua. Syumuliyah, mana kata dia mensempurna habis. Akhir sekali pentadbiran. Tapi kena mula di mana? Kena mula daripada afrad. Mula daripada peribadi dulu. Peribadi naik kepada keluarga, naik kepada kampung, naik kepada masyarakat, naik gitu. Kita nak pergi pergi atas selalu ni, ya tak boleh. Sebab itulah Nabi SAW dia mari mentadbirkan orang daripada pegangnya tu mula-mula. Kemudian pergi kepada sudut akhlak, budi pekerti, tekan masalah al-ibadah, pergi pada muamalat, baru kedok naik. Ya mula-mula gitu. Bukan makna kata kita ambil hak atas dulu, pergi balik jinayat selalu. Kemudian tak ada tahu kok mana lagi masalah iman kita, ya tak boleh. Nampak tak? Bagaimana kita nak terimanya orang tu kerak tangan kita kalau kita curi sapanya tahat sebagaimana Islam itu garis. Kalau kita tak faham agama, kita nak serah tak? Memang kita tahu tak terima. Gitulah. Kena faham tu dulu. Nampak tu tak? Kena faham tu dulu. Sebab itulah kita kena tahu kata jalan ni agama kita ni macam mana. Baik. Katanya Uthman faham. Qala rajulun, dia kena kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia itu tegah juga haji tamattu'. Kerana jadi itu sangat. Nampak? Jadi seolah kata haru-haru sangatlah mari duk dengan banyak gitu. Supaya dengan orang zaman kita ni lah.
Kita buka masjid kat mari duduk nak makan tidur situ. Tu imam kena hembak. Nampak? Pahal kata wak hembak wak apa masjid ni rumah Tuhan gini. Tu bab lainnya. Tu pentadbir kita kena reti. Nampak tu tak? Pentadbir kita kena reti. Katanya satu nuskhah lagi hak Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, satu nuskhah lagi hak Imam Bukhari, dia kata qala rajulun di situ kena kepada diri Sayyidina Umar sendiri. Kerana Umar sendiri pun tegah juga. Daripada tamatta' ni tegah juga. Kerana adalah sebab-sebab. Walaupun begitu Imran ibn Husain dia kata tak. Dia kata tak. Umar apabila dia kata ya tak, dia nak tetap di atas asal, Umar pergi peluang kepada dia. Tak ada apa. Itu makna tak cara kita nak khilaf di dalam agama kita. Apa panggil khilaf tanawu'. Boleh kita duduk sekali. Nampak? Tetapi agama kita ni ya tak pandai lagi nak khilaf. Kalau khilaf bila balah selalu. Tu makna kata orang yang kurang lagi. Ilmu pengetahuan yang kita itu kena banyak lagi tahu. Kena banyak lagi mengaji, kena banyak lagi buka fiqhul khilaf. Mana ada kita duk pernah tengok. Nampak? Dan fiqhu apa lagi? Ad-daulah dan sebagainya. Fiqhu al-i'tilaf. Banyak lagi daripada perkara-perkara yang kita itu kena pergi ke depan. Nampak tu tak? Maka alhamdulillah kita ni sebagai orang Islam hak sunnah ni kita boleh terima perkara-perkara yang terbuka. Kita tak mentutupkan diri kita kerana diri kita ni Allah Ta'ala suruh kita menerimakan ilmu. Tidak ada satu perkara di dalam Quran hak Tuhan suruh minta tambah malaikat ilmu. Sebab tu kita kena tahu jadi banyak. Semua kena pergi dengan alasan. Itulah sedikit daripada rupanya. Rupa Imran ibn Husain dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nampak tak? Radhiyallahu anhu. Mana kata nak rakyat kata pendapat Sayyidina Umar ni bukan hujah di atas Imran ibn Husain. Ia gantung pada hak asal apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Itu pada asal. Nampak? Itu pada asal. Ada pun masalah pentadbiran hak tu sukulah. Hak tu suku. Masalah kita nak sipainya unek negara kita duduk di dalam suasana yang jadi tenang, tu masalah lain. Nampak? Itu adalah masalah yang lain. Habis di situ. Itu adalah satu kisah yang ulama kita bawa datang mari di sini. Yang seterusnya dia kata wa hadza Ali, dan ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di sisi kita orang sunnah, kita kena menyamai di antara sahabat mana-mana. Kita tak sah katalah dengan Ali karramallahu wajhah. Itu adalah bukan jalan hak sunni. Jalan hak rafidhi yang guna lagu tu orang Syiah. Kita orang sunnah tak. Radhiyallahu anhu kita kata gitu. Jangan radhiyallahu anhumah. Huma tak leh. Setengah-setengah daripada orang kata Ali radhiyallahu anhumah. Sebab Abu Talib tu pun orang Islam juga tak. Abu Talib ni memang kita di sisi kita dia bukan orang Islam. Mati di atas agama dia hak asal. Nampak tu tak? Sebab tu kita kata Ali radhiyallahu anhu. Supa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman supa. Radhiyallahu anhu. Mari pak tu radhiyallahu anhum. Sudah. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang beri akan ini pangkat. Maka kita turut Tuhan. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Tuhan guna radhiyallahu anhum, Tuhan wi pangkat dia. Setinggi-tinggi pangkat. Maka katanya ulama hadis radhiyallahu anhum ni sepatutnya kita khususkan kepada sahabat saja. Sepatutnya. Kalau nak kata pada yang lain tu pun boleh juga di atas jalan ni kita nak nak memuliai dia, akan tetapi hak betul dengan maksudnya iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab Tuhan sendiri. Hak lain rahimahullah. Nampak tu tak? Rahimahullah. Itu maknanya gitu. Cara kita guna we ada pangkat dia. Pangkat orang sekarang ni kita hak ni pangkat ni. Agama tu. Nampak? Agama dan ilmu pengetahuan yang kita
tahu. Ilmu pengetahuan yang kita tahu. Dia kata wa hadza Ali radhiyallahu anhu yukhalifu Uthman fi nafsil mas'alah. Sayyidina Ali ni pun ada perselisihan akan Sayyidina Uthman, mana menyalahi akan Sayyidina Uthman pada nafsil masalah, pada masalah hak tula tu lah. Pada masalah hak tula ni lah, masalah haji ni jugalah. Falam yadda'i Umar wala Uthman annahum hujjatun. Dan tidak, falam yadda'i Ali wala Uthman annahum hujjah. Tidak mendakwa oleh Sayyidina Ali dan tidak juga oleh Sayyidina Uthman bahawasanya dia itu adalah hujjah. Tak ada. Kenapa tak ada orang Ali kata aku hujjah? Tak. Uthman aku hujjah. Ataupun Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar kata hujjah. Tak. Nampak tu tak? Ni maksud kita nak ayat kata orang Islam kita ni pada semenjak dulu lagi pada Islam cermelang hari tu ya duduk lagu tu. Ya duduk lagu tu. Nak kita boleh faham sebagaimana dia faham ni, nak heret kembali klik kepada hak asal ni. Bagi orang yang cermelang juga cara mikir, ya boleh terima. Tu maknanya gitu. Faham tu tak? Tak ada orang yang kata aku hujah di atas mumu tu, hujah di atas aku. Tak ada katalah tu. Tak serupa dengan orang yang tak ada wara, tak ada takwa seumpama mereka ini. Ambo hujah. Nak turut ambo. Lalah mana nak turut ambo. Ambo lagu mana lagu tu. Tak apa. Masuk ngaka apa tak apa. Ni berani orang kita. Turut ambo. Walaupun masuk ngaka pun masuklah, tak ada masalah. La haula wala quwata illa billah. Apalah tu? Gapo kita pergi kecek kepada masyarakat lah tu. Adakah kita kuasa nak tanggung? Kuasa nak tanggung tak payah tu hak. Hak kita pun nak tanggung tak habis. Anak cucu kita hak duduk di belakang kita tu pun nak tanggung ke? Ya Allah, kena letakkan pangkat kita sepatut pada dengan kita. Jangan. Allahu Akbar. Tak boleh lagu tu. Falyattaqillaha aqwamun baddalul haqa'iqa. Baddalul haqa'iqa fa'atau anbiya Allahi salawatullahi wa salamuhu alaihim haqqallahi wa haqqallahi subhanahu wa ta'ala. Ni hak teruk ni. Teruklah mana dia kata? Maka hendaklah kita tu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, makna kata kita hendaklah takut kepada Allah. Ada satu kaum tu yang kata badalu badalu mana bukan engkar, makna kata ubah ke apa? Ubah akan hakikat. Ubah ke apa? Ubah akan hakikat. Haqaiq jamak pada haqiqah. Ubah hakikat lah mana? Memberikan memberikan mereka itu akan para nabi Allah subhanahu wa ta'ala salawatullahi wa salamuhu alaihim haqqallahi subhanahu wa ta'ala. Diletakkan nabi dan rasul ni pangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Seumpama orang Nasara duk buat. Orang Nasara meletakkan Sayyidina Isa alaihi salam pangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Seumpama Uzair di sisi Yahud letakkan pangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Kita orang Islam alhamdulillah tak meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Kita orang Islam alhamdulillah tak ada pia duk angkat Nabi itu sebagai Tuhan. Itu banyak kolek ke lagu tu. Nampak? Tetapi kalaulah kita tak ada duk berikan pengajian, tak ada beri isi kanunnya, tak beri faham, terkadang dia berasa nak turut orang Nasara, berasa nak turut orang Yahudi. Awak apa? Kerana Nabi pun tahu kata umat dia ni wahai turut orang. Nak turut Nasara, nak turut Yahudi, nak turut demo tu, nak turut demo ni. Terkadang kalau tak ada ilmu pengetahuan, jadi sungguh. Generasi kita tak apalah kita pakai ada pengetahuan. Sikit sebanyak pun tak apalah tahu kata Nabi tu hamba. Tapi balik belakang daripada kita, mana nak tahu kalau kita tak sebar ilmu pengetahuan.
Mana nak tahu kata anak cucu kita nak menjadikan Nabi Muhammad tu sebagai Tuhan? Dalam arti katalah mana? Fada'uhum min dunillah. Seru para nabi. Dakwa bagi para nabi, akad para nabi. Ada mana beribadat terhadap para nabi lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana awak kena? Nabi alaihi salatu wassalam khija kita, hak kita terhadap dia mana kata ikut. Nabi itu kita kena ikut dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Suruh turut dia. Turut mana? Kena tahu, kamari kita ikut. Tahu ikut. Tu. Bukan kita menjadikan Nabi pangkat yang lain daripada tu. Tak. Nabi ini tidak distanding dah dengan makhluk yang lain sebab dia lah ada semulia-mulia makhluk, tidak syak dah situ. Akan tetapi nak akad dia sama dengan Tuhan tak boleh. Sama pada pihak mana? Pada pihak kita lagi seru Nabi, ya Rasulullah, ighfirli. Hei Nabi, hei Rasulullah, apalah dosa bagi aku, wilah rezeki pada aku dan sebagainya daripada lafaz-lafaz yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi. Itu adalah kesalahan dan kesilapan. Tapi alhamdulillah kita sekarang ni pakat duk jaga diri kita daripada perkara-perkara tersebut berlaku. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab ada alim ulama kita duk mengajar lagi kepada kita, duk royak lagi kepada kita, duk tolong piping lagi kepada kita. Itu tempat yang kita kena syukur dan wasa kata kena cari lagi ilmu pengetahuan tambah. Nak jaga kan bukan sekadar kita, orang duk wah kata hai kita tu pula. Nampak tak tu? Itu satu. Kemudian satu lagi, wa nazzalus sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzilata Rasulillah alaihi salatu wassalam. Terkadang kita angkatkan para sahabat itu sama pangkat dengan Nabi, ni pun tak boleh juga. Nampak? Ni pun tak boleh juga. Mana kata kita kena tak padan dengan pangkat dia. Nabi adalah Nabi, Tuhan adalah Tuhan, sahabat adalah sahabat. Jangan kita buat menyamai di antara satu sama lain daripada perkara tersebut tadi. Tak boleh. Tu. Fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzilatun yanbaghi alla yu'ta li ghairihi. Maka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pangkat dia, manzilah, pangkat yang sayogia bahawa kita tak boleh nak beri pada yang lain. Pangkat Nabi ni kita tak boleh nak beri kepada yang lain walaupun siapa pun tak boleh. Makna katalah mana? Makna kata nak taat mutlak tak ada. Malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya jua sorang. Taat mutlak lagu mana? Makna kata kiri kanan depan belakang lah. Itu maknanya. Sebab apa? Sebab dia ni tak suruh kita malaikat benda yang Allah Ta'ala redha. Hak lain tak. Itu perkara kejap masalah ni. Walaupun demo nak ramai balik mana, nak jadi masyhur balik mana gapo, itu bukan tempat ukuran. Ukuran ilmu pengetahuan. Rasulullah pergi kejap. Turut dia. Nampak tu tak? Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Taat dia. Sehingga kita dapat hidayah. Taat lah mana? Taat turut lah. Pas nak turut, pasti kena tahu. Kata macam mana kita nak ikut dia. Nampak dah tu? Ulama kerja dia, mari royak. Heret mari kita ni. Heret mari ni. Tu. Nak uri tengoknya Rasulullah SAW. Ulama kerja dia tu. Ya mari generasi mana ulama kita Islam ni semejak daripada dulu sampai sekarang nak bawa tu tak ada bawa lain. Nampak tu tak? Tu dia. Wali ashabihi manzilatun la yusyarikuhum fiha man ba'dahum. Dan bagi Rasulullah dan bagi sahabat Nabi SAW ada manzilah, pangkat dia. Tidak menyertai, tidak menyamai mereka itu padanya, pada itu manzilah, makna itu pangkat, man ba'dahu, mereka lepas daripada tu tak ada. Sahabat hak mulia sekali lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain nak sama tak boleh.
Tak mulia lagu mana dia boleh tengok Nabi, boleh kecek dengan Nabi, boleh pegang tubuh jasad Nabi, boleh dengar suara Nabi. Tak mulia. Tak ada dah pangkat yang lain pada tu. Nak lebih pada tu tak ada. Tengok nanah hari akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh dengar suara Nabi tiap-tiap hari. Bahkan kalau wafat di sisi mereka, Nabi pula semaya atas dia. Nak lebih ke apa lah? Orang mana lagi nak lebih dah tu? Tak ada. Nampak tu tak? Sebab tu lah kita ni kena tahu pangkat setara mana. Tak kena. Pangkat Rasul, kerja kita, hak kita terhadap Rasul ni gapo? Ikut taat. Jangan kita duk kok ni. Betul. Lagu mana lagu tu? Nampak tu tak? Sebab tu lah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dia kata, nahnu nattabi'u sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa tarkan. Aku ni ikut, kami ni, Imam Syafi'i kata ni, kami ni ikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi buat kerja, kita buat kerja. Hak Nabi berhenti, kita berhenti. Tu. Nampak? So, umpama masalah amal ibadat, kita hak Nabi buat kerja. Hak Nabi tak berhenti, Nabi berhenti tak ada contoh tauladan. Maksudnya tak ada. Itu makna kata tokoh ulama yang hebat sungguh dalam Islam. Nampak tu tak? Hak tu makna kata murni, bersih sungguh. Al-Islam bersih. Tak ada campur dengan hak tu, tak campur dengan hak ni. Hak tu hak kita duk harap-harap kita nak ikut dan turut. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian falyattaqillaha aqwamun ja'alu huquqallahi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Takut olehmu wahai apa nama manusia, salah gitulah, menjadikan mereka itu aqwam akan hak bagi Allah Subhanahu wa taala gitak ke Nabi. Tak boleh lah. Tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hak dia, Allah Taala ada hak dia. Sini kita reti belaka orang Islam. Tetapi kita kena ambil ilmu di sini, mengajar pula anak cucu kita, anak murid kita, orang duk wah kata kita. Terkadang kita sengka kata ilmu agama yang kita tahu ni entah nak kecek orang tahu belakang. Ada lagi orang tak tahu banyak. Nampaklah tu, kalulah manusia tu makan sekali kenyang, tak kena buka kedai nasi nanah hari. Tak gitu. Kena buat buka kedai nasi nanah hari, jual nanah hari di kedai, di pasar, di mana-mana. Awak apa? Kerana dah kena duk pusing sama. Makan apa pula? Manusia kena duk mengaji sama, kena duk ambil ilmu sama. Buat apa? Kerana lalai, terlupa. Nah, tertarik dengan jazibiyati dunia. Orang panggil kata tarik ke dunia. Kuat. Sebab tu kena ada. Tak ramah. Ramah sikit ni bukan ukuran. Nampak tu dah? Hak naknya kita ni duduk tu di atas bantasan kedai. Situ ya tepat. Tu situ ya tepat. Habis itu. Kemudian dia kata wa huquqa ja'alu wa huquqa nabihi li ashabihi radhiyallahu anhum, dan meletakkan hak sahabat tu pangkat Nabi. Tak boleh buatlah tu. Nabi yang pangkat tinggi pada mana-mana. Sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar, Uthman, Ali, dan imam-imam pak sekalipun, imam hak ni orang sekalipun, dia kata kalulah perkataan aku ni menyalahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah buat perkataan aku, ikut kata Rasulullah. Tengok tu adab mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok sabit daripada mereka itu beberapa perkataan, beberapa sanad, beberapa riwayat daripada mereka itu. Apabila berlaga dengan Nabi alaihi wasallam, waktu turun hak dia. Awak apa boleh tokoh-tokoh ulama kita jeduk pendirian lagu tu? Kerana ia beramal dengan Quran. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Orang yang beriman, jangan mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Situ Pak Yegat tu. Ya amal sungguh. Sebab tu ya berkat. Sebab tu ya mulia, ada karamat. Boleh orang ikut dan turut. Itu dia. Kita lah ni tak ada kira mana pada situ. Nak jadikan diri kita ni lebih. Nak buat orang taat, nak gapo, ya bukan. Nampak tu dah? Ya bukan cara lagu tu. Caranya lagu ni. Falikulli haqqun, tiap-tiap daripada
apa nama perkara hak kita sebut tadi, Allah Ta'ala, Nabi, sahabat ni, ya ada hak dia, ada hukuk, mana ada pangkat dia, sakatan dia. Lillahi haqqun yanbaghi alla yusyarikuhu fihi ahadun. Bagi Allah tu ada hak. Saya kira bahawa tidak, sepatutnya tak boleh kita nak musyarakah akan Allah Ta'ala padanya oleh seorang mana-mana, tak boleh. Ya pun tak boleh. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh. Tengok takkan Nabi kita duk ngaji dalam hadis, orang mai kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, sekadar tu. Masya Allah wa syi'ta, Allah Ta'ala kehendak dan kehendaki engkau. Nabi kata, Nabi senyum gitu. Tak. Nabi kata, ataj'al lillahi niddan, mu nak jadikan aku ni sebagai sekutu dengan Allah Ta'ala. Sekadar tu ya orang kecil. Sahabat pula tu kecil. Nabi tegah selalu lah. Apa Nabi tegah? Kerana Nabi kata, bukan. Tu nak ayat kata dia mentegahkan perkara yang menyalahi syarak. Bagaimana kita cuba kita ukur diri kita. Tak usah tengok orang lah, ukur diri kita. Majlis kita ni nak ukur diri, nak periksa diri. Tak usah nak periksa orang lain, tak usah. Periksa apa orang lain? Orang ada orang kata, hai anak cucu kita, okey, tapi orang lain, kau tengok diri lah. Lah mana? Nampak tak tu? Ni tu cara dia. Sekadar ataj'al apa nama, masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Kandaki Allah, kandaki engkau. Nabi kata, mu nak jadikan aku ni sekutu dengan Tuhan ke? Kata gini, masya Allah summa. Mari dengan summa, tak boleh pakai waw. Nak mensamakan tak say. Tu dia. Masalah perkataan. Ya Allah, setara tu agama kita. Sebab tu ya halusi masalah. Ini maksud kata, lillahi haqqun yanbaghi alla yusyarikuhu fihi ahadun. Fali nabiyillahi haqqun wa manzilatun fawqa manzilatis sahabah. Bagi Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Tuhan ni, makna Rasulullah lah, ada hak dan ada pangkat tinggi di atas pangkat hak lain-lain, hak mana-mana. Tak boleh standing. Hak tu juga nyata di situ. Wa fala yanbaghi an yud'a nabiyullahi min dunillah, bahawa maka tak jadi molek dan jadi elok bahawa diseru akan Nabi bagi Allah Ta'ala. Nabi Allah Ta'ala ni, makna kata Rasulullah lah, lain daripada Allah. Tak boleh nak seru Nabi, tak boleh. Ya Rasulullah ighfirli, ya Rasulullah urzuqni, tak boleh lah tu. Islam tak sah lah tu. Agama lain biarlah yang nak. Kita agama hak kita, hak Islam. Nampak? Kita tak sihat dia, hak Islam ni konsep dia, mana kata dasar dia tak serupa dengan orang lain. Dia tak sih. Yang mari kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dia tak sih sebab dia tu cukup pi hak agama dia tu cukup pi, tak layak, tak sayugi dia, tak molek, tak diizin dalam agama kita nak ikut orang tak ada. Ya nak pergi buka puyuk nasi umur orang ni, makna kata orang pesing kata tak cukup, tak barang tak ada nak makan rumah. Kalau barang dalam rumah dia pun sempurna molek dah, pas dia pun kena tarbiyah molek, dia nak pergi buka peti sejuk rumah orang. Nah, pergi buka puyuk rumah orang, pergi duk dak je bukan lagu tu. Nak pergi makan, kalau orang ada ajak makan ni jamu weh tu lain lah, tapi nak pergi duduk situ dia bukan akhlak dia. Dia bukan sifat dia. Apa dalam Islam dia cukup dah. Dengan pakaian pun ada hak pesen dia, dengan gerak-geri ada hak pesen dia, dengan cakap ada hak pesen dia, dengan amalan ibadat ada pesen dia, ada email ada pesen email hak Islam. Semua tadi tu merangkungi habis licin. Sebab tu ia boleh waktu ayat tu dia kata, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Tu kaffah mana apa semua. Allahu Akbar. Kita ni orang Islam terkadang kita rasa tak aku ni ikut habis lagi hak Islam. Tu ya. Tapi dengan sebab roh kita ni jadi kita terpesong ikut lain tadi, dengan sebab suasana, dengan sebab kawan dengan sebab orang asing, dengan sebab tu sebab apa nama alat canggih duk tengok hak banyak perkara membawa kepada kata hak kita tu jadi tak molek.
Nampak tak tu? Supaya dengan orang duk lepas anak ugi saing dengan orang hak pesen-pesen tu lah, klik rumah jadi tak ada rasa rana, tak ada rasa kata molek hak rumah rasa tak cukup, rasa tak setu, molek hak lain. Tu dia. Ini perkara-perkara yang wajiblah kita sebagai orang Islam kena tengok dan tilik. Wala yanbaghi an naj'al kalam as-sahabati fi manzilati kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tepat. Dan tak sepatutlah bahawa kita nak menjadikan kalam sahabat, pendapat sahabat, ijtihad sahabat, cara ibadat sahabat ke gapo kata gilah menepati pada cakapan Nabi, pendapat Nabi, ibadat Nabi, tunjuk hajat, tak boleh. Tak sependapat, tak semanzilah, tak sama. Tak ada pihak saya kata nak engkari pada masalah ni, tak ada. Tak ada pihak kata tak kena lagu tu, tak ada. Abu Bakar ni pangkat dia bawah pada Nabi, tak ada pihak kata tak kena kerja lagu tu, tak ada. Kalau ada cuba akik tangan boleh sore, ambo hak kata gitu ya, itu untuk guru ambo. Tak apa nak tengok. Pak nak tengok kata kalau kita duk pendirian lagu tu selamat ke tak. Dan Abu Bakar sendiri tu nak izin ke tak, nak reda ke tak kalau kita pergi dengan itu pendapat. Tak. Tahu apa kita duk jadi apa nama berdegil, duk jadi rasa tak puas hati dan tak tu tak ni apa sebab? Nampak tak? Hak semua meroyak ni betul berlaku. Betul dengan apa kan tak? Betul dengan Islam, betul dengan Quran, betul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Tu makna kata soalan yang ke-106. Mari kita tengok soalan 107 daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Siapa dia nak kenal kitab tu, kita tengok situlah. Hak bagi Syekh Mustafa tu ada ada jual tu. Kita tengoklah, cari tengok. Orang alat-alat canggih tu pun boleh cari. Dia katakan, hal tafsirus sahabi lahu hukmur raf'i? Adakah pentafsiran ayat Al-Quran lah maksud ataupun pentafsiran masalah syariat? Bagi pentafsiran sahabat tadi itu hukum marfu' semua. Hukum marfu' ni makna kata seolah menepati Nabi kata, Nabi buat, Nabi aku. Begitukah? Katanya jawab, dia kata tafsirus sahabi laisa lahu hukmur raf'i. Makna kata tafsir sahabi itu tidaklah dapati bagi dia tu hukum marfu' pada asal. Ada apa? Pada asal. Ini pada asal. Akan tetapi kalaulah dia cakap tentang masalah ghaibi, kalau sahabatnya pergi tafsir ayat Quran tentang masalah ghaibi. Ghaibi makna akal kita ni nak pergi tak siapa. Kena tupainya wahyu Allah Ta'ala, sama ada Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka lagu tu orang panggil hukum marfu' juga. So umpama yo kecek ala kubur ko, ala barzakh, apa nama, ala titis sirat ke, misal lagu tu panggil hukmul marfu'. Nampak ada tak? Ala hak atas daripada alam malaikat, ala jin, ala apa, hak tu hukmul marfu'. Kalau hak boleh ijtihad tadi tu pada masalah ahkam, tak ada apa. Tetapi ingat kata sebaik-baik tafsir lepas daripada tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tafsir sahabat terhadap ayat Al-Quranul Karim. Apa tu dah orang panggil gapo rupa lagu ni? Orang panggil tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Di sana ada tafsir bil ma'thur, di sana ada tafsir bil ra'yi. Nampak tu dah? Kitab hak ulama-ulama duk tulis mari tentang masalah tafsir tadi itu, bergatus-gatus kitab, dia bagi dengan cara kasar-kasar gitulah. Bagi dengan cara kasar-kasar begitulah. Lah mana ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil ma'thur. Itu dah tafsir bil ma'thur maknanya tafsir ayat Quran dengan hadis Nabi SAW, dengan pendapat sahabat tabi'in. Itu gigot tu.
Nampak tu tak? Cakap pe tak banyak, akan tetapi makna dia itu sangat merangkungi. Itu memang kata jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim makna kata kecek sikit tapi merangkungi makna yang banyak. Umpama Nabi kata al-ma'u tahurun wal hillu maitatuh. Air laut tu suci lagi menyuci dan bangkai dia itu dihalalkan. Sekadar tu kecek. Berapa jenis tubik hukum daripadanya. Hak tubik daripada laut yang kita tak kena tazkiyah semelihkan dia tu berapa jenis. Itu nak ayat kepada kita sebagai umat Islam kata kecek sikit tapi mengerangkungi banyak. Sebab tu orang nak tengok sangat tu pendapat sahabat. Nampak tu tak? Tu ada bahagian tafsir lah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan mengkupaskan di sana. Soalan yang ke 108 sikit dah insyaAllah. Hal dhikrus sahabi sababa nuzulil ayati lahu hukmur raf'i? Orang tanya, kata adakah sebutan para sahabat akan sebab turunnya ayat Quran? Sebab turun ayat Quran ni bukan semua ayat Quran yang kita duk baca tadi tu ada asbabin nuzul. Tak. Nampak tu tak? Tu kita kena faham molek tu. Ada asbabin nuzul yang tertentu. Tak ada tu nisbah ilmu bagi kita. Nampak tu tak? Nisbah ilmu bagi kita hak siapa kepada kita. Wa illa di sana adalah ada gapo? Ada asbab dia terkadang jadi khafi bagi kita, jadi tersembunyi bagi kita. Baik, jadi apa? Jadi tersembunyi bagi kita. Kama dia kata lahu hukmur raf'i, bagi dia tu ada hukum hadis marfu' lah. Tu makna kata dengan cara kesimpulan asbabin nuzul hak sahabat sebut tadi hukum marfu' ke tak? Jawab dzakara jam'u min ahli al-'ilmi dzalik. Makna telah sebut oleh satu kumpulan daripada ahli ilmi, makna kata ahli tafsir, ahli ulum tafsir, dzalik akan demikian itu. Mana ada ulama yang bila kata ya. Nah, hukum yang sahabat asbabin nuzul yang sahabat sebut tu hukum dia marfu'. Sampai ke Nabi SAW. Nampak tu tak? Sampai ke Nabi, mana kata menepati Nabi kata Nabi aku. Soalan gitu. Yang ke seterusnya soalan yang ke 109, ia kata hal qaulus sahabi, adakah perkataan sahabat ni umirna bi kaza, disuruhkan puak kami dengan demikian, wa nuhina an kaza, ditegahkan puak kami daripada demikian, lahu hukmur raf'i, hukum dia tu hukum seumpama hadis marfu'. Kan macam mana puak kita dia kena suruh, puak kita dia kena tegah, puak kita. Maka jawab tu soalan tu dah. Dalam kitab tu adalah bagi orang hak nak jadi guru pula tu, makna pastilah kena tahulah benda-benda lagu ni, sebab ni adalah ilmu yang wajib kita itu kena mengetahui. Supaya nak mengekali kita kena pakat sebar dan pakat bawa, pakat kita seru, pakat kita mengajar. Seru di sini mana seru manusia kepada ilmu ni. Makna kata kita mengajar tu masuk dalam seruan kita terhadap ilmu. Hak tu makna kata aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat dengannya. Kata beberapa orang di kalangan alim ulama semenjak pada sahabat lagi, seafdal amalan iaitu gapo? Sebab ilmu. Sebab benda ni tak putus. Ilmu hak mana? Katanya Imam Asy-Syafi'i, ala ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Ilmu ni apa yang Allah Ta'ala kata dan Rasulullah kata, dan barang yang boleh kita faham daripada kedua tu. Satu riwayat dia kata ma qala haddasana, apa yang dikata qala haddasana mana ada
silsilah ampunyo orang yang kata ni siapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu mana ilmu. Lain daripada tu dia kira kata waswasus syayatin. Benar was-was yang jadi para apa nama gangguan syaitan itu duk kacanya orang Islam. Tu dia. Ya nak royak kita tahu kata cara mereka itu ya duk gitu. Nampak tu tak? Cara mereka hak yang hebat-hebat tu ya duk lagu tu. Hadza lahu hukmur rafa. Hak lagu ning hukum rafa. Fal amru wan nahyu huwa ma jaa bihi Allah ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lagu ning tu hak pesing umirna kanuhina tu hukum rafa. Suruh dan larang iaitu perkara yang telah datang dengannya oleh Allah Taala di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana suruh larang ni kena ambil daripada Tuhan supaya nak jadikan hukum taklifi. Haram ke halal ke daripada Allah Taala dan Rasul. Lain pada ni kerja ulama nanti raya Tuhan kata gini, Nabi kata gini, tu kerja dia. Nampak tu tak? Kamar dia nak besarkan, dalam arti kata nak besarkan isi kandungan Alkitab dan Sunnah tu. Kalau nak besar isi kandungan hak lain tu tak, itu bukan. Nampak tu tak? Sebab tu Islam ni ada konsep dia, ada konsep dia. Tu tak? Ulama-ulama pakat duk heret klik situ lah. Nampak? Dalam masalah ahkam buat hadis ahkam naik mari. Dalam masalah aqadi, masalah ada hadis apa situ. Cara kita nak beriman tu semua dok gantung. Masalah akhlak, suluk gantung pada dia kena klik situ. Tak say pesen mana? Tak say kata tak tahu mari dana tu bukan. Faham tu dah? Tak say lagu tu. Kita nak ada senarai, adanya tepat ambil, tepat sumber. Nampak? Ni bagi orang yang boleh faham manhaj ni, alhamdulillah. Giduk mana apa manhaj dia jalan ni ya sah. Satu. Arab ke Melayu ke Cina ke Keling ke gapo sah. Amalan dia supah bis. Dia tak ada kok tu kok ni, dak. Nampak nah? Ni nak kita faham jadi molek sini ni. Kerana itu adalah khususiat bagi agama kita. Kerana benar-benar hak satu. Tu. Dia kata pula, hal qaulis sahabi kunna naf'alu kadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu hukmur raf'i. Kunna, mai dengan kunna. Adakah perkataan sahabat kata kunna? Mari dengan kunna naf'al. Nampak? Kunna naf'al, kunna na'ud. Ikutlah. Kaza dimakan itu, dimakan ini. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puak kita ni duk buat satu perkara. Adalah puak kita ni bila satu perkara. Tu rupa lagu tu. Puak kita duk buat gotu pada masa Nabi. Puak kita duk kira tamu gotu pada masa Nabi. Bila tamu gotu pada masa Nabi jadi gotu. Tu rupa lagu tu. Lahu hukmur raf'i. Adakah dia itu hukum marfu'? Syekh kata aktsaru ahli ilmi ala anna dhalika lahu hukmur raf'i. Kebanyakan makna jumhur ulama di atas itu pendapat, mana di atas itu perkataan hukmur raf'i. Seumpama Nabi kata, Nabi buat, Nabi aku dah menepati hukum. Seumpama Nabi buat, Nabi kata, Nabi aku. Sudah. Itu nak royak kita tahu kata, kalau ulama kecek, sahabat kecek lagu ni kena faham gini, kita kena faham. Hantu cara kita ngaji. Supaya nak faham kena kata, ya kecek gini nak kok mana? Kita tak say pesen kata orang kecek gini kita faham kok lain. Tak say. Lepas tu apabila kita ada ilmu ning beluk licing setara mana apa kita pergi boleh. Sebab Allah ia ada.
Nampak? Ya ada tempat dia pegang. Ya tak ada pegang dengan tangan saja dak. Ya ada alat dia. Licin beluk katanya beluk. Orang kita ni, beluk licin tak? Licin. Tapi alat yang ada ni Allah, tak ada apa. Dia nak putar belik tak boleh. Mari nak putar lah mana pun, dia tahu tak. Ning tepat kembali klik sini. Ning tepat kembali klik sini. Ning pahalah ni. Dia nak pergi tak boleh. Nampak tu tak? Dia nak pergi tak boleh. Pergi pop kena sudah. Dia tak boleh pergi kanan. Nampak tu tak? Ini apa yang kata kebenaran tu Allah Ta'ala senantiasa duk jaga. Senantiasa duk jaga. Ulama kata al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fahadhi sunnatur rahmani. Al-haq, benar-benar ni Tuhan nak tolong dia. Akan tetapi walaupun Tuhan nak tolong, wa mumtahin, dicoba kan. Apa nak coba? Nak tengok kata orang nak bawa benar-benar tu sungguh ke tak? Kapesen kata cungat, bahasa orang petani yang panggil cungat ikut. Nak buat sekali-sekala. Bukan nak istimrar, bukan nak istiqamah tak. Apabila mari coba tak sahih lah. Tu bukan. Wa mumtahin, ya nak coba. Tapi kalau orang sungguh mencoba besar mana pun, marilah siapa pun untuk tetap situ. Ulama kata fala ta'jab, tak sah jadi belak. Tak sah belak. Benar-benar Tuhan bantu dan Tuhan coba, tak sah jadi belak. Fahadhi sunnatur rahmani. Hak tu jalan ni pelaku ya Allah Ta'ala nak pelaku di atas muka bumi ni. Sunnatullah. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya tak ubah dah. Tak ubah. Ya dah gitu. Mari coba terkadang dengan beberapa rupa warna-warni. Benar nak bawa benar-benar ni. Mari dengan pangkat. Mari dengan orang perempuan. Mari dengan orang harta benda. Mari dengan hasuk ke. Mari banyak. Tak nak sebut lah. Bila ambil lah kita apa bukan yang tak tahu. Nampak? Tetapi tak malah. Barulah dapatnya kejayaan. Sampaikan kepada hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak balaskan kita. Itulah sedikit daripada pengajian kita malam ni. Hari ni insya-Allah kita akan masuk pula masalah at-tadlis. Ceda nak baca banyak lagi, tak apalah. Mana kata sekadar tu dulu sampai ke 110 insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita, bahagialah kita buka ilmu pengetahuan itu masuk di dalam dada-dada kita. Mudah-mudahan ini adalah satu manfaat bagi kita. Dan jangan terlupalah kita mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Tuhan itu mengkekali pengajian kita sehingga kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istiqamah. Dan sama-sama kita sebar lagi lah pengajian kita kepada saudara-saudara kita yang kita itu kasihi. Masuk kita di dalam orang yang sebarnya ilmu pengetahuan. Dan jangan lupalah kita sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sama-sama kita bantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan harta benda kita. Mudah-mudahan keberkatan itu masuk di dalam diri kita sekadar mana kita itu kuasa. Itulah sedikit daripada pengajian kita pada hari ini. As'alullah Subhanahu Wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.